Selamat datang ke kertas percubaan matematik kertas 1 set Johor Bahru JB set 1. Okay, ni dah tahun 2024. Are you ready for SPM? Okay, jom kita buat soalan ni. Okay, so you ada banding dan susun nombor yang berikut mengikut tertib menaik. So kalau tertib menaik senang je lah. You tengok, firstly you cari dulu yang mana negatif. So yang negatif you tengok yang ni, 3 ni kan. And then antara 3 ni, yang mana yang paling besar hurufnya sahaja. Sorry, yang paling besar nombornya sahaja, bukan huruf. Huruf tak ada yang besar. So yang nombor paling besar, you tengok yang ni ada negatif 2.765 lah paling besar. So yang ni bila digabungkan negatif 2.765, you akan dapat paling kecil lah. So kalau tertib menaik daripada kecil ke besar, dia macam tu. So yang ni yang first. Dan yang kedua kecil ialah yang ni, dan yang ketiga yang ni. Kemudian ini positif, so senang lah, 45. So yang ada jawapan dia ialah nombor, okay, yang first kali negatif 2.765, so ini salah. Yang kedua ialah negatif 6.57, so obviously B lah. Okay. Nombor 2, antara nombor yang berikut yang manakah ialah kuasa 3 sempurna. So ini sangat senang lah, sebab kita kertas 1, kita boleh guna kalkulator. Okay, you ambil je you punya kalkulator, you tekan shift, kemudian you tekan punca kuasa 2 yang macam akar ni, macam ni. Okay, so you akan dapatlah punca kuasa 3. Dan you masukkan nombor setiap satu. 512 you dapat berapa? So you akan dapat 512 punca kuasa 3 ialah 8. Okay, dan you buatlah lagi untuk 625 pula. 625 punca kuasa 3 you akan dapat, dia tak adalah, dia akan dapat perpuluhan kan, 8.55. Yang ni pula 686 you dapat 8.82. Kemudian 1024 punca kuasa 3 you dapat 10.08. Jadi yang nombor bulat sahaja ialah 8. Sebab you ada 8 kuasa 3 you akan dapat 512 lah. So ini adalah kuasa 3 sempurna. A jawapan dia. Nombor 3, dia bagi PQ sama dengan 3 nisbah 2. Kemudian dia bagi juga Q nisbah R sama dengan 5 nisbah 8. Cari nisbah P nisbah Q nisbah R. Alright, so kalau perasan yang sama dekat sini ialah Q. Okay, huruf. Huruf yang sama dekat sini adalah huruf Q. Jadi kita boleh samakan lah huruf Q. Sekejap saya tukar warna sudah nampak. Alright, so dekat sini you ada Q2 dan sini Q5. So macam nak samakan? You darab silang lah. So kalau sini Q2, sini Q5, darab silang sebab apa? Sebab kita nak cari dia punya gandaan sepunya, gandaan yang sama. So you darab je lah. 2 ni darab 5, 5 ni darab 2. So kalau untuk yang sebelah sini, kalau Q yang ni darab 5, P pun kena darab 5. Kalau yang sebelah sini, Q ni darab 2, R pun darab 2. Okay, so you can tengok, kita ambil yang Q dulu sebab ini yang sama kan. So 2 darab 5 you dapat 10, 5 darab 2 pun dapat 10. So you tulislah 10. Nisbah. Kemudian you buatlah P. 3 darab 5 you dapat 15. R dapat 8 darab 6. So you ada 16. Okay, you ada 15, 10, 16. Tak boleh kecilkan dah. So inilah jawapannya, D. Okay, nombor 4, bundarkan kepada 3 angka bererti. So you tulis di balik 7, 3, 4, 6.2. 3 angka bererti, kalau 3 angka bererti dia start daripada depan lah. Kalau nombor tu tak ada kosong, kita start daripada depan. Is it? Kalau nombor tu tak ada kosong, nombor yang bukan kosong tu bermakna. Kalau ada kosong, contoh macam 0.0075, so kosong-kosong yang kat depan ni tak bermakna. So you start dengan sini yang bererti lah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ni senang sikit lah. Okay. So yang ni 3 angka bererti, you start je daripada depan. Sini angka bererti pertama, angka bererti kedua, angka bererti ketiga. So kat sini kita nak bundarkan. Okay, 4 ni,
Kemudian tengok sebelah kanan 4 tu. Bulatkan yang sebelah kanan dia. You tengok adakah dia 5 dan ke atas. Kalau 5 dan ke atas maksudnya yang kita gariskan tadi, angka bererti yang ketiga ni. 3 angka bererti ni kena tambah 1 dekat dia. Okay. So lepas you dah tambah 1, yang bulat ni you potong, jadikan dia kosong. Dan semua yang sebelah kanan bulat tu pun akan jadi kosong. Potong. So you akan dapat, buatlah, start daripada sinilah, yang belakang ni. So you akan dapat 6 tambah 1, you dapat 7. Sorry. So you akan dapat, lagi sekali So you akan dapat, sini dah jadi kosong. Okay, 1 bawa ke kiri. So you akan dapat 4 tambah 1 ialah 5, 3, 7. So 3 angka bererti, you boleh stop sampai sini je lah. 7, 3, 5, 0. Okay, C jawapan dia. Okay, untuk nombor 5, kita nak ungkapkan dalam bentuk piawai. So senang je, you cari je nombor yang bukan kosong tu. Okay, you ada 0.000317 kan. So you ada banyak kosong kat depan ni. So you salin balik nombor yang bukan kosong. So kita mula dengan yang ni lah. Nombor yang bukan kosong 3. Kemudian you letak titik dekat sebelah dia, perpuluhan 17. Salin balik. Okay. Kemudian you tengok titik ni sebelum ataupun selepas 3 ada kosong dekat sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Okay, so in this case you ada kosong kat sebelah kiri lah. Jadi maksud dia you akan darab dengan 10. Berapa kali dia ubah titik? You ada 1, 2, 3, 4 sebab you tambah titik dekat sini. So 4, tetapi dia punya titik ni you ubah daripada kiri ke kanan kan. You datang daripada kiri ke kanan. So kalau kiri ke kanan dia akan jadi negatif lah. Okay. So you akan dapat 3.17 darab 10 kuasa negatif 4. Sebab apa? Sebab kalau you pecahkan balik ataupun kembangkan balik yang ni, you akan dapat 3.17 darab 10 kuasa negatif 4. So you buat titik 4 kali ke belakang. 1, 2, 3, 4. So you akan dapat samalah 0.000317. Okay, so ini jawapan dia, B. Okay, soalan 6. Yang ni persamaan garis lurus dan juga titik tengah. Alright, so kita ada sebatang jalan lurus MN. So ini MN, okay. And then melalui titik tengah di antara kedai A dan B. So ya ada kedai A dan kedai B. Okay, tengah-tengah dia ada garis lurus, persilangan dekat sini lah. So somewhere here, ini adalah titik tengah antara A dan B. Alright, kemudian dicakap persamaan garis lurus MN ialah Y sama dengan negatif X tambah K dengan keadaan K adalah pemalar. Tentukan nilai K. Alright, so you boleh dulu cari formula midpoint ataupun titik tengah. Ambil you punya senarai rumus. Tengok dekat bahagian perkaitan dan algebra, relationship and algebra. Tengok rumus nombor 2. So you akan adalah rumus midpoint ialah ataupun rumus titik tengah ialah XY sama dengan X1 tambah X2 per 2, koma Y1 tambah Y2 per 2. Tutup kurungan. So ini adalah koordinat titik tengah. Alright, so sekarang ni kita ada koordinat X1, Y1, X2, Y2 daripada kedai A dan kedai B. So kita boleh cari titik tengah dekat sini lah, XY, yang melalui garis MN. Lepas tu bila you dah dapat titik tengah sini yang melalui garis MN, kita boleh masukkan balik dalam persamaan garis lurus MN, Y sama dengan negatif X tambah K, menggunakan koordinat yang ni di dalam persamaan ni untuk dapatkan nilai K. Okay, jom kita buat. Alright, so you dah ada formula midpoint. Alright, dan kita dah ada koordinat A dan B. So you cari je lah midpoint dia ataupun titik tengah dia. So midpoint XY sama dengan X1 you ada negatif 6
tambah X2 you ada 2 per 2, koma Y1 you ada negatif 2 tambah Y2 you ada 2 per 2. Okay, so you akan dapat negatif 6 tambah 2 ialah negatif 4. Negatif 4 bahagi 2 ialah negatif 2. Kemudian you ada, ni obviously lah, you nampak lah dia akan kat sini cross, kosong. Okay, so koordinat titik tengah ialah negatif 2, kosong. Alright, so sekarang ni kita masukkan dekat sini lah. Okay, YMN. YMN ni apa? YMN ni maksud dia persamaan garis lurus MN sama dengan negatif X tambah K. Okay, you masukkan koordinat dia negatif 2, kosong. Alright, so Y sama dengan kosong. So you samakan lah, masukkan lah Y sama dengan kosong. Negatif X ialah negatif 2 tambah K. So you akan dapat kosong sama dengan 2 tambah K. K sama dengan 2. Jadi you akan dapat kalau masukkan balik dalam persamaan garis lurus MN tadi, you akan dapat Y sama dengan negatif X tambah, terbalik, sorry, I reverse balik So you ada kosong sini, kosong sama dengan negatif 2 tambah K. So negatif you akan jadi positif kat sini lah, tambah K. Kemudian K ni you bawa ke kiri, you akan jadi negatif K sama dengan 2. Kemudian negatif K ni bawa pula ke kanan, you akan dapatlah K sama dengan negatif 2. Okay. Jadi bila you masukkan balik dalam persamaan garis lurus, you akan dapat Y sama dengan negatif X tolak 2. Okay. So yang ni, negatif 2 ni merupakan pintasan Y. So you boleh tengok balik lah dalam gambar ni, kalau dia memintas kat mana. So you nampaklah dia memintas pada bawah paksi X, iaitu dekat sini dah negatif. So logik lah, jawapan dia ialah C. Okay, nombor 7, antara set pasangan tertib berikut yang manakah ialah fungsi. So kalau fungsi you ingat je, dia punya ciri-ciri hubungan dia mestilah 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Alright, so kita tengok one by one. Kita tengok daripada D dulu, terbalik. D, nak senang nampak, kita lukis di gambar rajah. So you ada kosong, domain dia you ada kosong, 2, 4. So you ada kosong, 2, 4, kosong, 2, 4. Kodomain you ada 2, 6, 4, 4. So you ada 2, 6, 4. Faham lah apa yang buat. So you ada kosong 2 ke sini, kosong 6 ke sini, 2, 4 sini, dan 4, 4 sini. So you nampaklah yang ni ialah banyak kepada 1. So ini dah bukan fungsi. Okay, kemudian you ada C. Kita start daripada, okay, you ada domain dia ialah 2, 3, 2, 5. So ada 2, 3, 5. Kodomain dia you ada 7, 6, 9, 4. So you ikut turutan balik lah, 4, 6, 7, 9. So ada 2, 7 sini. Balik. Okay, tak apalah, memang ada 29 pun kan. 29, 2, 7. Kemudian you ada 3, 6 dan 5, 4. So you nampak lah ini ada 1 kepada banyak. Contoh yang 2 ni 1 kepada banyak. So ini dah bukan fungsi. Kemudian B. Okay, you ada domain dia 2, 1, 3, 3. So 2, 1, 3, 3. 1, 2, 3 lah. Dan juga kodomain ni ialah 3, 3, 1, 5. So ada 3, 3, 1, 5. So 1, 3, 5. You ada 2, 3 hubungannya. Kemudian 1, 3. 3, 1. Dan 3, 5. Alright. So yang ni you ada yang ni 1 kepada banyak. Okay. So ini dah bukan. Okay. Okay, I betulkan balik. I baru sedar apa yang I buat tadi salah. Yang D ni, you tengok kenapa dia salah. Sebab yang atas ni kosong ni kepada 2 dan kosong kepada 6. So yang ni yang salah dia sebenarnya, bukan yang ni. Okay, so you ada banyak you ada 1 kepada banyak, sebab tu dia salah. Okay, sama jugalah yang dengan C dengan B. Dia ada 1 kepada banyak, so salah. Okay, kita tengok A betul ke tak. So A you ada 1, 0, 2, 4. So 0, 1, 2, 4. Dan you ada 4, 3. So 3, 4 lah. So 1 kepada 4
0 kepada 4, 2 kepada 4 dan 4 kepada 3. So you nampaklah yang ni ialah banyak kepada 1. Okay, tu hubungan dia. So itulah yang fungsi A. Okay, nombor 8 dalam rajah 8 di bawah PQRSTUV ialah sebuah heptagon. So heptagon ada berapa sisi? 7. Okay, N sama dengan 7. RSM ialah garis lurus. So ciri-ciri garis lurus you kena ingat sekarang ni dana SPM. Dana SPM you kena ingat ciri-ciri garis lurus ialah mesti jumlah hasil tambah sudutnya ialah 180. Alright, so soalan nak hitung nilai A tambah B tambah C tambah D tambah E. So yang ni lah A, B, C, D, E. Hasil tambah dia. Alright, so you tahu RSM garis lurus. So mesti 180. So 70 tambah sudut dekat S ni mesti 180. You boleh carilah 180 tolak 70, you akan dapat 110 darjah dekat sini. Alright, so sekarang you ada sudut S dan sudut V. Selebihnya A, B, C, D, E tu you nak cari hasil tambah. Macam mana nak cari hasil tambah? Tengok balik rumus bahagian sukatan dan geometri. Okay, rumus kedua, you ada hasil tambah sudut pedalaman poligon. So hasil tambah sudut pedalaman poligon sama dengan dalam kurungan N tolak 2 darab 180 darjah. Okay, so N tadi kita dah dapat heptagon. So 7 lah tolak 2 darab 180 darjah. So you akan dapat 5 darab 180. Berapa? Tekan kalkulator tengok. 5 darab 180 you ada 900. Jadi apa maksud dia? Maksud dia setiap sudut ni A, B, C, D, E, V, S tambah semua ni hasilnya ialah 900. Okay, so maksud dia apa? You ada 900 ni ialah hasil pedalaman sudut hasil tambah sudut pedalaman heptagon ni. Okay, sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah sudut V you ada 125 darjah tambah sudut S ialah 110 darjah. Jadi you boleh carilah hasil tambah A, B, C, D, E, iaitu yang ni sama dengan kotak ni sama dengan 900 tolak 125 tolak 110 lah. So you akan dapat berapa? 900 tekan je kalkulator tolak 125 tolak 110 you dapat 665 darjah D. Soalan ke-9, rajah 9 menunjukkan 7 kepingkat yang berlabel huruf operasi dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawat dari kotak. Senaraikan semua unsur bagi peristiwa mengambil huruf vokal. Sebelum tu kita tengok dulu rumus untuk kebarangkalian. So kebarangkalian, you tengok you punya senarai rumus. Cari bawah statistik dan kebarangkalian. Statistics and probability. Tak boleh cakap dah tengah malam ni, record ni. Lagi sekali, statistics and probability. Kita tengok formula ataupun rumus ke-7. You ada PA sama dengan NA per NS. So PA ni ialah probability of an event A to occur, ataupun bahasa Melayu dia kebarangkalian lah. Kebarangkalian peristiwa A terjadi. Sama dengan NA. NA ialah number of element in event A. Ataupun bilangan elemen ataupun bilangan unsur untuk peristiwa A, bahagi dengan NS, number of sample, number of element in sample, ataupun bilangan unsur dalam sampel. Sampel ni apa? Maksud dia semua lah, senang kata semua. So NA ni apa yang kita nak, dan PA ni ialah kebarangkalian apa yang kita nak lah. Alright, so kita ada kebarangkalian semua. Soalan ni apa? Okay, ni just info tambahan untuk you lah. Soalan dia bukan nak yang tu pun. Soalan dia nak senaraikan semua unsur bagi peristiwa mengambil huruf vokal. Itu je. So huruf vokal you ada O, E, A, I. Itu je lah. B lah.
This is so easy. Okay, next. Okay, soalan terakhir untuk video bahagian 1 kertas Johor. Kita ada jadual 10 yang menunjukkan saiz kasut bagi 30 orang murid tingkatan 2 Arif. Hitung min saiz kasut. So min ni kena berhati-hati. Min ni bukan minimum. Min ni ialah purata ataupun average. So kat sini, dekat senarai rumus, you ada senarai formula. Okay, you tengok senarai rumus, bawah statistik dan kebarangkalian, statistics and probability. You tengok ada nombor 1 dan nombor 2. Okay, ada 2 rumus. Rumus yang pertama, you akan nampak min sama dengan, okay, actually min, koma, simbol min, sama dengan hasil tambah X per N. So, ini adalah kalau data tu tak terkumpul. Ataupun serakan tu tak terkumpul lah. Okay. Yang kedua, ni yang pertama. Yang kedua, you ada rumus min sama dengan hasil tambah F darab X. I ulang lagi. Hasil tambah F darab X per hasil tambah F. F ni ialah frekuensi, X ni ialah elemen tu lah. Okay. Cari blank side. Okay. So, in this case, you ada frekuensi ni yang ni lah. Bilangan murid. Dan saiz kasut ialah X. Alright, so now you know what to do. Okay. You kena tambah F darab X. Okay. Tambah F darab X tambah. And then tambah F darab X tambah F darab X tambah F darab X. Okay. So kita cari dulu. You boleh juga buat satu lagi kolom sebelah kanan Fx. So F darab X dia ada 3 darab 4 ialah 12. 8 darab 5 40. 9 darab 6 you dapat 54. 7 darab 6 ataupun 6 darab 7 lah, you dapat 42. 4 darab 8 you ada 32. Ni tambah semua ni. Okay, hasil tambah dia. You dapat berapa? Masukkan dalam kalkulator. Okay, 12 tambah 40 tambah 54 tambah 42 tambah 32. Tekan side kalkulator you tu. Betul ke? Ni berapa? Okay, I pun malas nak kira manual. 12 tambah 40 tambah 54 tambah 42 tambah 32. So, you akan dapat 180. Okay, 180. And then, you ada bilangan frekuensi. Atau, hasil tambah frekuensi. Ini maksud dia sum of. Ataupun hasil tambah. Sigma ni maksud dia hasil tambah ataupun sum of. Okay. Hasil tambah frekuensi you ada 30 lah. Okay, 30. So, you ambil lah. Mean sama dengan hasil tambah Fx per hasil tambah F 180 over 30 6.0 A. Okay, see you in part 2.